Aku cakap tadi kita tengok standard kandungan yang kedua, jujukan. Okey. Jadi kita ulang kaji sedikit yang lama. Kalau sebelum ni yang pertama tu dia belajar tentang pola. Jadi patutnya kamu kena ingat lah bila orang tanya pola tu apa dia? Pola adalah aturan ataupun corak tertentu dalam senarai nombor ataupun objek lah. Macam ni, macam mana dia jadi ni. Lepas ni. Okay? Dan seterusnya kamu boleh tahu lah corak dia berikutnya kan. Ataupun kalau nombor tu, kamu nombor ni disusun mengikut pola yang tertentu lah. Boleh tahu pola berapa ni? Yang ni kan dia tambah 4 kan dia. Tambah 4, tambah 4. Yang ni tau, nombor 4 ni nak jadi 8 ni dia tambah 4. 8 nak jadi 12 dia tambah 4. Jadi kita kata pola bagi nombor tu adalah pola menambah 4 kepada ada orang masuk ni pada ni. Syazrin. Dia lari lah. Tak sempat dia guna ni pun. Nak add dia. Menambah 4 ke nombor sebelumnya lah. Okay? Sebelumnya. Jadi maksudnya kalau nombor selepas 12 ni 16 lah. Kan? Selepas 16. Syazrin. Okay, selamat datang. Okay? Kelas UTM kot. Tutup tambah 16, 8, 16 tambah 4, 20 lah kan. Dan seterusnya lah. Okay? Jadi yang ni, yang sebelum ni yang kita belajar. Kalau diberi nombor ataupun diberi pola, kamu boleh senaraikan lah. Okay? Macam kuizi yang cikgu buat itulah. Jadi untuk hari ni, kita tengok apa maksud jujukan pula. Okay? Jujukan ni maksudnya nombor tu dah memang set nombor yang disusun mengikut pola lah. Macam yang tadi, contoh yang tadi juga kan. Yang ni kita tahu nombor ni dia ada pola dia kan. Pola dia adalah tambah 4 kan. Jadi set nombor ni kita panggil jujukan lah. Begitu juga dengan kalau bukan nombor ni, objek ataupun kita panggil apa-apa corak kan. Corak pun, ini pun sebab dia ada corak tertentu, ini pun panggil objek yang dalam jujukan lah. Jadi bila orang cakap jujukan tu apa maksud dia? Set nombor atau objek yang disusun mengikut pola. Maksudnya bila dia kata jujukan, mesti set nombor tu dah ada pola. Kalau macam ni, negatif 2, 7, negatif 5, 8, ada pola ni, nombor ni. Kalau kita tengok contoh yang ni, kita bagi pula ni. Jadi kalau kita cari pola, kalau nombor, tengok, sekejap dia kecil, sekejap dia besar, dah pasti dah nombor ni tak ada pola kan. Tiada pola kan. Tiada pola. Jadi kalau tak ada pola, maksudnya dia bukan set ni, bukan set nombor ni, bukan jujukan lah. Jadi bila orang cakap jujukan, maksudnya set nombor yang diberi tu dah ada pola dia. Okay? Kalau sebelum ni dia bagi set nombor, dia bagi tahu tentukan pola kan. Jadi nombor yang ada pola adalah jujukan lah. Nombor ataupun yang set nombor yang tak ada pola, dia bukan jujukan lah. Itu maksud jujukan lah. Okay? Kena faham tu. Kena faham tu boleh jawab. Okay, next kita tengok. Kita nak kena pasti dan merehalkan. Ini standard pembelajaran lah. Okay? Apa yang patut kamu faham lah selepas kita belajar tajuk ni lah. Okay? Jadi kalau ada apa-apa boleh tanya. Jadi kita nak tengok soalan dia. Adakah set nombor berikut suatu jujukan? Tadi kita cakap jujukan adalah set nombor yang ada pola. Jadi kalau kita nak pastikan set nombor yang diberi ni, A dan B ni adalah pola ataupun tidak. Jadi kita cek, tengok dia ada pola ataupun tidak. Okay? Kamu boleh tengok dalam buku kamu pun ada. Okay? Ada setengah cikgu ambil buku, daripada buku teks saja. Okay? Contoh. Okay? Boleh tengok buku teks muka surat 8 dah. Okay? Kalau tak apa nanti boleh tengok balik. Tapi nak tengok kat sini pun boleh juga. Jadi kalau kita tengok soalan dia, kita nak tentukan adakah set nombor A ni dan B ni adalah jujukan. Jadi kita tahu kalau dia jujukan dia mesti ada pola. Jadi kita cek dulu nombor dia ada pola tak? Tengok negatif 10 sampai negatif 6.
Kalau kamu tengok nombor yang disusun menaik macam ni, menaik kan? Sekejap, okay, nak add je. Okay. Okay, kalau kamu tengok nombor yang disusun, first kali kita tengok, oh nombor ni susun menaik. Jadi pola dia sama ada apa? Kalau menaik, tambah ataupun darab lah dia. Okay? Jadi kita check beza dia. Macam mana negatif 10 jadi negatif 6 lah. Okay? Kalau ada kalkulator ambil je negatif 6 tambah ataupun negatif 6 tolak negatif 10. Kamu akan dapat apa? 4 kan? Maksudnya kalau dia tambah 4 betul tak? Dan cuba buat yang ni pula. Negatif 6 ataupun negatif 2 tolak dengan negatif 6. Pun dapat 4 juga kan? Maksudnya ini beza dia 4 lah. Dari sini nak pergi sini maksudnya dia tambah 4. Yang ni negatif 2 tambah 4 dapat 2 tak? Negatif 2 kita tambah 4 dapat 2 kan? 2 tambah 4 dapat 6. Jadi maksudnya yang ini semua ni dah seragam, ini kita panggil polar lah kan? Jadi set nombor ni sebab dia ada polar dia adalah menambah 4 kepada nombor yang sebelumnya. Jadi kita kata A adalah set nombor A ni, set A adalah jujukan lah, okay? Boleh faham? Tak apa, okay? Sekarang yang kedua pula. Ini pun nombor, okay, dia susun sekejap menaik. 4, 5, 10 naik, tapi ada negatif ni, ada turun kan? Jadi kita nak tengok, kalau kita tengok beza yang ni tambah dia 1. Yang ni beza dia pula, uish banyak ni kan, tambah 1 mana boleh jadi 6 patutnya sini kan. Ini lain pula kan. Yang ni 5 sampai negatif 7 tolak 5. Yang tu kena tolak 12 pula. Yang ni tambah dengan berapa pula kan. Jadi maksudnya kamu nampak nombor ni tak sama kan ini kan. Ataupun kita kata dia tak ada polar, tiada polar, okey. Tiada polar. Okey, kalau polar dia mesti macam yang A ni lah, okey. Setiap satu nombor nak jadi satu nombor dia ikut corak ataupun satu aturan tertentu lah, okey. Ni macam ni kita tulis dia tambah 4, tambah 4, tambah 4, tambah 4 kan. Yang ni tak boleh tau. Kalau tambah 1, yang ni dia jadi lain kan. Ini lain kan. Jadi kita kata set B ni tiada polar lah, tak ada polar. Jadi kita jawab soalan ni, set B ni, set nombor B ni, set B ni dia bukan jujukan. Okey. Jadi kesimpulan yang kita boleh buat daripada contoh ini adalah jujukan adalah set nombor yang ada polar lah, set nombor ataupun corak yang ada polar, yang ada polar. Okey, boleh okey. Kalau tak ada polar dia bukan jujukan, okey. Bukan semua set nombor ada polar, okey. Kalau nombor genap polar dia apa? Mula kalau nombor genap ada apa? Polar dia apa? Nombor genap mula dengan apa? Sifar boleh kan? 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya lah, okey. Jadi polar dia tambah 2 kan, betul tak? Okey. Nombor genap pun ada polar, nombor ganjil pun ada polar. 1, 3, 5, 6, 7. Polar dia pun tambah 2 juga kan? Jadi nombor genap, nombor ganjil pun jujukan jugalah. Kalau nombor tu ada polar dia maksudnya dia ada jujukan lah. Okey. Okay, next kita tengok soalan yang contoh yang lain lah. Okay, kalau macam mana kalau kita nak lengkapkan jujukan nombor yang berikut lah. Kalau dia dah kata lengkapkan jujukan nombor yang berikut, maksudnya setiap nombor ni A, B, C, D ni mesti dah ada polar kan? Mesti ada polar. Set nombor ni mesti ada polar. Sebab dah dia beritahu yang ni jujukan. Okay. Set nombor yang diberi ni ada jujukan. Jadi mesti ada polar. Jadi kalau kita nak lengkapkan jujukan nombor yang diberi ni, kita kena cari dia punya polar dululah. Okay. Jadi kalau yang macam ni kamu tengok, oh yang ni 7, 13 dia menaik kan. Nombor disusun menaik. Polar dia sama ada tambah ataupun darab lah kalau menaik. Okay. Kalau tolak, dia
kalau menurun set nombor yang kedua B nanti dia menurun sama ada tolak ataupun bahagi lah. Jadi kamu cuba dulu. Kita mula yang senang. Okay, tengok. 7 tambah 6 kan ni kan. Jadi 13 kan. Kalau darab mana ada 7 darab berapa dapat 13 kan. Mestilah tambah. Okay tak? Jadi kita cuba yang ni pula. 13 tambah 6. Jadi apa? 19 kan. Okay. Boleh gunakan dia. Tapi kalau kamu ingat tak payah apa. Tambah ya kan. Ni 19. Dan kita cuba tambah dengan 6 lagi. 19 tambah 6, 25. Betul tak? Betul kan? Kalau tak ni, kalau cepat boleh gunakan kalkulator sikit. Okay. 19 tambah 6. Okay, 25. Then nextnya, kita dapat yang pola dia daripada garis sini ya kan. Jadi dah seragam lah. Tak sepatutnya darab sebab 7 nak darab berapa dapat 13 tak boleh kan. Sebab tu kita tahu pola dia adalah pola untuk A tu menambah 6 kepada nombor yang berikutnya lah, nombor yang sebelumnya lah. Ataupun kita panggil ni sebutan pertama, sebutan kedua, sebutan ketiga, keempat, kelima, keenam. Yang pertama ni sebutan yang pertama lah. Tapi kamu kalau di setengah buku dia tulis tambah 6 kepada nombor yang sebelumnya lah. Jadi nak dapat yang berikutnya 25 pun tambah 6 kan? Betul tak? 31 kan? Dan seterusnya 31 tambah 6 jadi 37. Okay. Habis dah satu tu. Okay, kita cuba yang kedua tengok. Okay, kamu boleh cuba dulu lah sambil-sambil je ni. Okay. Ataupun nanti kamu cuba latihan. Okay, jom cuba tu. Okay. Cikgu akan bagi quiz dalam bentuk Google Form dalam kalau boleh masuk Google Meet, nanti jawab kat sana. Nanti sebab dia akan record markah kamu kat sana kan. Kalau tak boleh nanti cikgu share dekat grup WhatsApp lah. Okay. Yang boleh masuk ke MOE punya, cuba jawab di Google Form tu, quiz tu di kelas kamu lah, MOE lah. Nanti cikgu upload, cikgu tak masukkan lagi. Okay. Cikgu harap lepas ni kalau kamu dah yakin boleh cuba jawab lah. Soalan pun tak banyak. Okay. Nak tengok kamu faham atau tak faham yang ni je lah. Okay, yang ni pula. Okay, sambil kita belajar ni, kita ulang kaji yang lama tu. Yang ni 84, 64 kan. Jadi cikgu kata dia susun menurun. Jadi operasi dia sama ada tolak ataupun bahagi lah. Kalau kamu tengok ni, kalau sini nak cari ni susah, tak ada kan. Jadi kita tengok yang nombor yang ada dua dekat-dekat ni dulu. Ni nombor yang dua-dua ada, sebelah dia ada, sebelah dia ada kan. Jadi kalau macam ni kita tolak tengok. Sebab dia tak lari jauh sangat kan, dia tolak. Jadi 64 tolak 52. Kamu akan dapat tolak 12 kan. Okay. Jadi kita mula daripada sini. Kita tolak 12 daripada sini. 8 tolak 2, 6. 8 tolak 1, 76. Dan 76 tolak 12 juga. 6 tolak 2, 4. Dah betul dah. Betul tak? Jadi pola dia, pola bagi set B ini adalah menolak 12 kepada nombor sebelumnya. Jadi seterusnya yang ni, untuk dapat yang berikutnya ni, 52 tolak 12. Tolak 12. Sifar 40 lah. Betul tak? Dan seterusnya 40 tolak 12. Yang ni set dia 8, 28. Okay. Boleh tengok pola dia. Okay. Itu saja. Okay. Jadi untuk ni, kita tengok C pula. C kita tengok, yang ni pun jauh. Jadi biasanya kita tengok nombor yang, dia tak semestinya nombor bulat lah. Boleh jadi nombor perpuluhan lah. Okay. Kalau macam ni, kamu tengok, dia nombor menaik ke menurun ni? Nombor perpuluhan dia beza sikit lah. Tengok okay. Kalau kamu tengok ini, kamu tengok nombor ni 3, jadi kuih besar kan. Sebab perpuluhan, bila darab perpuluhan, dia akan jadi titik perpuluhan dia bertambah kan. Itu satu konsep kamu kena ingat lah. Okay. Kalau 1 tempat puluhan, darab dengan 1 tempat puluhan, kamu akan dapat jawapan 2 tempat perpuluhan. Maksudnya tempat puluhan dia akan bertambah lah kan. Kalau ini kita tambah, dia tak mungkin dapat ini tambah kan. Tengok ni beza dia macam jauh kan. Okay, jadi kita darab kan ini kan. Sebenarnya kita darab. Kalau kamu tengok ini darab. Okay. Sebab tu kamu kena cuba beberapa kali, kamu boleh nampak dia punya pattern ataupun pola bagi setiap rujukan nombor yang diberi lah. Jadi darab berapa? Tengok, kita tengok nombor je. 3
27, 81. Tengok nombor je, tak payah tengok nombor puluhan lagi. 27 nak dapat 81 ni terdarab berapa? 27 darab 3 kan. 7 kali 3, 1, 2, 3, 6 lah, 81. Jadi tapi kalau darab 3 dia nombor. Tapi sekarang ada perpuluhan, maksudnya dia darab 1, 2, 3 ni jadi 1, 2, 3, 4. Maksudnya dia akan darab sifar perpuluhan 3 lah. Cuba tekan tengok. Sifar perpuluhan sifar 27 darab sifar perpuluhan 3. Kamu akan dapat. Tapi dalam kalkulator tu dia akan tulis nombor dia lain sikit kan. Faham tak nombor tu? Itu nombor bentuk piawai lah. Okay? Nanti kita akan belajar juga. Kalau kamu kira kat sini, cikgu tunjuk sikit contoh. Okay? Sifar perpuluhan sifar 27 darab sifar perpuluhan 3. Bila kita darab perpuluhan ni macam ulang balik. 7 darab 3, 21, 23, 6, 8. Dan tengok, titik perpuluhan dia. Yang ni tengok. Yang ni ada 3 tempat perpuluhan. Yang ni 2 tempat perpuluhan kan. Jadi, yang bawah ni mesti ada berapa? 3, 4, 5 lah, betul tak? 5, okay. Sorry, 3 apa. Ni bawah ni 1 je, okay. Yang ni sifar perpuluhan 3, ni 1 tempat perpuluhan. Yang ni 3 tempat perpuluhan. Jadi, bawah dia ada 4 lah. Jadi, 1, 2, dia tambah lagi 2. Dia dapat itu lah. Okay. Itu untuk pendaraban perpuluhan lah. Okay. Sama ini kan. Jadi yang ni pun patutnya kita tahu ini. Kalau kat sini darab sifar perpuluhan 3. Sifar perpuluhan 3 darab sifar perpuluhan 3. Sifar perpuluhan sifar 9 lah. Kalau ini darab sifar perpuluhan 3. Okay. 9 darab 3, 27. Sebab tu dia ada 1, 2, 3 lagi. 1, 2, 3 perpuluhan kan. Okay. Kalau yang sebelum ni macam nak dapat? Kalau yang depan senang kamu darab. Kalau kita tengok nombor ni ke kanan ni, dia akan darab lah. Tapi kalau kita patah balik ke belakang, bagus. Dia bahagi ya, betul tak? Bahagi kan? Ya? Darab apa yang apa nombor darab dapat ni? Ataupun sebenarnya 0.3 ni bahagi dengan 0.3. Maksudnya kalau kita tengok dia arah yang songsang cikgu tengok ke sini pula. Kalau tadi kita cakap dari yang nombor yang pertama ni kedua kan. Ini kita panggil darab pola dia. Tapi pola pun kita tengok dari kiri ke kanan lah. Jangan tengok yang terbaliknya. Okay. Tapi kalau kita nak cari yang belakang ni, nak darab apa sebelum ni tak ada kan. Jadi maksudnya kita boleh guna bahagi jugalah. Okay. Bahagi ke sifar perpuluhan 3. Sebab tu kamu akan dapat 1 kat sini lah. 1 darab sifar perpuluhan 3 dapat sifar perpuluhan 3. Sifar perpuluhan 3 dapat ni darab sifar perpuluhan sifar 9. Sifar 27. Sifar perpuluhan sifar 81. Dan seterusnya. Kita darab itu sifar-sifar 81 darab sifar 3. Tengok, kalau kamu kira pun boleh. Kalau kita dia akan bagi jawapan dia lain sikit lah dalam bentuk piawai. Okay. Sifar perpuluhan 3. 3, 8 kali 3, 24. 8, 3, 24. 2, okay. Ini 1, 3, 8, 3, 24. Lepas tu kamu bilang titik perpuluhan ini 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 titik tu. Okay, jadi jawapan dia sifar perpuluhan sifar 2, 4, 3. Ada banyak perkara kena ingat jugalah. Okay. Walaupun nampak macam senang tapi kalau melibatkan perpuluhan dan pecahan dia mungkin agak mengelirukan sedikit lah. Okay. Tapi tak payah risau lah. Okay, begitu juga dengan D. Untuk lengkapkan dua tempat kosong ni, kita kena cari dia punya pola dulu. Jadi tengok, sekarang ni dia menaik ke tak? Kalau nak senang, kamu susun semua bagi jadi penyebut dia sama kan? Yang ni 6. Yang ni patutnya darab 2 jadi yang ni jadi 2/6 kan? 2/6. Yang ni pun negatif 2/6 kan? Sebab kita nak cari, kita cari beza dia kan? Tolak kan? 4 tolak 2 jadi patutnya beza dia 2/6 lah. Ya, dia naik 2/6 lah. Okey. Yang ni tambah 2/6. Tambah 2/6. Oh, tak cukup bawah pula. Tambah 2/6. Jadi negatif 2/6 tambah 2/6 jadi sifar lah sini. Okey. Kalau 4/6 tambah 2/6 jadi 6/6 kan. Tapi biasanya 6/6 ni sama dengan apa? Apa jawapan dia kalau 6/6? Sebab pengangka sama dengan penyebut, biasanya kita tulis 1 lah. Betul tak? Okey, susah. Tak susah, jangan risau. Okey, next kita tengok
Ini satu lagi jenis soalan yang maksudnya kalau dia bagi pola kat kamu, boleh tak kamu lengkapkan ini? Okey. Sekarang ni diberi pola. Okey. Contohnya A tu pola dia adalah menolak 3 daripada nombor sebelumnya. Dan dia suruh kamu lengkapkan jujukan inilah. Okey. Jadi untuk A 96 tolak 3, 93, 90, 87 dan tolak 3 lagi. Okey, macam kita kurang 3 kan. Sebab dia kata pola dia tolak 3, tolak 3, tolak 3 semua kan. Jadi 87 tolak 3 4. Ini tolak 3 81 dan seterusnya lah kamu boleh isi lah. Okey. Kalau diberi pola agak mudah sedikitlah kita nak menentukan jujukan nombor tersebut lah. Okey. Kalau dia tak bagi pola tu sebab kita kena cari pola dia, lepas tu kita kena lengkapkan. Kadang-kadang mengelirukan sedikit lah, tapi kalau kamu selalu biasa cuba tak ada masalah. Okay. Next, yang bawah ni, cuba lengkapkan tengok. Mendarab nombor sebelumnya dengan 2. Maksudnya nak dapat, kita panggil ini sebutan yang pertama lah, dia pertama. Yang ni kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Okay. Yang kedua ni, kita darab ini dengan 2. 7 darab 2 kan. Jadi 14 darab 2, 28 darab 2. Okey. 28 darab 2 macam 28 tambah 28 kan. Darab tu pun kamu patut faham juga. Darab tu adalah penambahan berulang lah. Okey. 88 16 56 darab 2 12 11. Okey. Lagi silap pula. Okey. 7 darab 2 14 darab 2 28. Tekankan kereta terus darab 2 ya 56. Darab 2 lepas tu 12 darab 2 200 24. Okey, dan seterusnya pun boleh lah. Okey. Yang ni pula, okey, yang C ni dia bagi polanya mengurangkan 4. Kurangkan 4 macam tolak ataupun beza dari nombor sebelumnya lah. Okey, jadi kita ambil 21.3 ni tolak 4 lah. Okey. 21.3 tolak 4. Kamu akan dapat 17.3. Dan tolak lagi 4. 13.3. Tolak lagi 4. 9.3 kan? 9.3. Tolak 4. 5.3. Tolak 4. 1.3. Dan seterusnya sampai nombor negatif lah. Okay? Okay. Okey, yang ni pula. Yang B ni. Membahagi nombor sebelumnya dengan 5. Maksudnya 5 ratus kita kena bahagi dengan 5. Dapat 100 lah. Tak? Nah? 100 bahagi 5. 20. 20 bahagi 5. 4. 4 bahagi 5. 4 boleh bahagi 5. Boleh tulis 4 per 5 ataupun kamu tulis nombor perpuluhan. 4 bahagi 5. 0.8 lah. Okay? 0.8 pun boleh. Ini pun boleh. Okay? Dan 0.8 bahagi 5. 0.16 okay? Ataupun kamu tulis dalam bentuk fraction. Jadi 16 per 4 per 25 lah. Okay? 16 per 100 kita tukar jadi 4 per 25. Okay? Tapi kalau nak tekan nombor perpuluhan pun boleh. Jadi ada apa nak tanya? Itu untuk jujukan hari ni yang ni yang patut kamu faham. Ada 2 standard pembelajaran ya. 1 standard pembelajaran tadi kita nak tengok apa maksud dia. Okay? Jujukan dah faham maksud dia. Standard pembelajaran yang kedua ni kita tengok yang atas ni tulis ni. Mengenal pasti dan memerihalkan pola jujukan dan seterusnya melengkapkan dan melanjutkan jujukan lah. Okay? Dia akan suruh jawab macam soalan tu lah. Sama ada yang ni ataupun yang sebelum tadi ya. Okey, jadi cikgu buka ruang untuk tanya soalan lah. Kalau ada soalan ke apa. Kalau ada buku latihan, kalau yang dah beli ataupun yang guna yang lama yang tak habis tu pun boleh. Okay? Cuba jawab, jom cuba 1.2 tu lah.
Okey, muka surat 9 tu. Okey. Cuba jawab yang tu. Lengkap kan, tak banyak, ada 3 soalan je. Okey. Nanti cikgu sambung pola dan rujukan. Dan lepas tu kalau dah rasa yakin, nanti cikgu akan masukkan apa? Google Form tu dekat Google Classroom tu. Nanti boleh jawab lah. Okay? Tak mesti jawab hari ni. Nanti kalau ada masa tengok dah yakin dah boleh jawab dalam minggu ni lah. Okay, ada soalan tak? 13 orang. Okay lah tu. Semua diam lah, tak ada soalan. Kau tulis kat sana, cikgu tak baca Ustaz tengok. Oh, cikgu. Oh, Adilah tadi yang Siti Dabidah tak apa. Okay, guna telefon mak kot. Okay, kakak kan. 2 UKM berkali pertama jumpa cikgu lah. Okay. Tak jumpa tapi tak mengajak kelas kamu dulu sebelum ni. Okay. Sebelum ni siapa mengajak dah? Cikgu tak pasti pula. Tak ada apa dah. Okay, kalau tak ada apa, kita berhenti dekat sini je lah. Okay, kita berhenti dekat sini. Nanti kamu ada buku latihan. Guna buku latihan, satu tulis cuba jawab, jom cuba tu. Okay. Kalau ada masalah nanti boleh tanya kelas yang berikutnya lah. Kalau nanti cikgu masukkan soalan kuis lah, kuis dalam bentuk Google Form di Google Classroom lah. Okay. Jadi terima kasih semua. Kita jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Okay. Bye. Terima kasih. Ya, terima kasih buat sini. Ya, okay. Cuba jawab dalam buku latihan lah. Okay. Kalau tak ada buku, kalau belum beli guna yang buku yang dulu boleh, yang tahun lepas punya kan. Cuba buat satu divider, tulis tahun 2021. Sampai kita jumpa lagi nanti, okey? Okey, cikgu. Okey, terima kasih semua. Terima kasih, bye. Bye. Terima kasih, cikgu. Okey, terima kasih semua. Ya. Oh, Almas masuk kemudian kot? Cikgu tak dengar tadi.